Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari tim B akan membentangkan tentang kempen kesedaran kepentingan pendidikan berkualiti kepada masyarakat. Ini adalah carta organisasi kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli. Presiden ialah Muhammad Hanif, Timbalan Presiden ialah Halimah, Setiausaha ialah Dayana Batrisha, Exco Perhubungan Luar ialah Intan Suryati, Timbalan Setiausaha ialah Muhammad Haikal Aiman, Exco Multimedia ialah Nur Akilah Humaira, Exco Teknikal pula ialah Nik Nur Syahira binti Niklah. Seterusnya, saya Dayana Batrisha akan teruskan kepada pengenalan kepada kempen ini. Pendidikan berkualiti memainkan peranan penting dalam merealisasikan kualiti hidup, kerana pendidikan berkualiti merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengukur kualiti hidup manusia. Pendidikan berkualiti dan ilmu pengetahuan berkait rapat, dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai faktor hasil. Pendidikan berkualiti mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperoleh dan mengekalkan kualiti kehidupan. Pendidikan berkualiti boleh menjelaskan kebolehan seseorang individu dalam menguruskan hidup yang berkualiti kerana faktor ekonomi dan sosial bergantung kepada pendidikan yang diterima. Seperti yang kita sedia maklum, bina pendidikan sememangnya amat penting bagi memastikan generasi akan datang dapat terus mentadbir negara dengan baik. Semua sektor masyarakat berhak mendapatkan pendidikan yang sewajarnya bagi menjamin masa depan mereka dan masa depan negara. Selain itu, pendidikan yang berkualiti juga dapat melahirkan banyak tenaga pakar di negara kita. Pendidikan berkualiti dapat memberikan banyak kemahiran dan taraf pendidikan yang baik setanding dengan pendidikan yang disediakan di negara-negara yang maju. Seterusnya, kepentingan pendidikan yang berkualiti yang lain adalah dapat memajukan negara. Kajian telah menunjukkan bahawa kebanyakan negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun, negara tersebut mempunyai warga negara yang berpendidikan tinggi. Di samping itu, satu lagi peranan penting pendidikan yang berkualiti ialah dapat menjadikan sebuah negara itu diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara lain. Selain mempunyai budi bahasa yang tinggi, ilmu rakyat juga dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Akhir sekali, mutu pendidikan sangat penting serta memainkan peranan yang besar dalam era moden ini. Sekiranya mutu pendidikan kita tidak dapat ditingkatkan, maka negara kita akan menghadapi masalah untuk membangunkan negara pada masa hadapan. Oleh itu, rakyat di negara ini mestilah berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan sewajarnya supaya mereka mampu untuk meningkatkan taraf hidup serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Seterusnya adalah latar belakang kempen. Pelaksanaan kempen ini adalah bertunjangkan kepentingan dan peranan pendidikan tinggi atau kita sebutkan sebagai pendidikan tertiary kepada masyarakat berpandukan SDG 2030 yang keempat, iaitu Quality Education ataupun pendidikan berkualiti. Berpengetahuan, mempunyai keupayaan intelektual, boleh bekerja dalam organisasi moden, mempunyai kemahiran interpersonal dan juga boleh berkomunikasi dengan baik. Biasanya menerusi elemen-elemen ini, sesebuah institusi pendidikan tinggi itu akan melahirkan satu garis panduan yang mampu untuk melahirkan graduan pendidikan tinggi yang berkejaya dan mampu mendapat tempat di industri. Ini membuktikan bahawa kualiti graduan ilmu di peringkat pendidikan tinggi yang berkualiti amat dititik beratkan agar dapat menjadi aset utama dalam pembangunan negara kita. Seterusnya adalah objektif kempen. Menerusi kempen ini, kita ingin meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kepentingan pendidikan berkualiti. Kita juga ingin memberi pendedahan tentang peranan pendidikan yang berkualiti kepada masyarakat. Mungkin sesetengah masyarakat merasakan bahawa tidak ada tempat untuk mereka menuntut ilmu pendidikan tinggi. Justeru mereka lebih cenderung untuk menamatkan pembelajaran di peringkat yang lebih awal. Jadi di sini kita ingin dedahkan kepada masyarakat bahawa ilmu pendidikan tinggi ini berhak untuk mereka dapati supaya kita sama-sama dapat membentuk masyarakat yang lebih maju ke depan. Seterusnya, kita ingin memupuk kesedaran akan kepentingan pendidikan tinggi yang berkualiti kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Aiman bin Muhammad SC9419. Saya akan menerangkan tentang definisi Sustainable Development ataupun pembangunan lestari. Pembangunan lestari merupakan satu konsep di mana pembangunan dapat dijalankan dengan memuaskan generasi masa kini tanpa menggugat generasi masa hadapan. Pembangunan lestari ini muncul kerana kesedaran dan kebimbangan orang berkaitan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar.
Pembangunan lestari dapat membantu meningkatkan dan memelihara sumber-sumber yang terdapat di bumi dan seterusnya memenuhi keperluan manusia tanpa eksploitasi yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk definisi SDG 2030, menurut Mampan Kini 2019, Sustainable Development Goals adalah koleksi 17 matlamat global yang ditetapkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Matlamat pembangunan lestari adalah tiada kemiskinan, kelaparan sifar, kesihatan baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualiti, kesaksamaan gender, air bersih dan sanitasi, tenaga berpatutan dan bersih, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangkan ketidaksamaan, bandar dan masyarakat mampan, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, tindakan terhadap iklim, kehidupan dalam air, kehidupan di darat, keamanan, keadilan dan pertubuhan kukuh dan kerjasama demi matlamat. Next. Seterusnya ialah definisi operasional SDG 2030 yang dipilih. Kempen kami ini dijalankan berdasarkan SDG yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti. SDG ini ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses yang berkualiti tinggi dan adil dari pendidikan awal kanak-kanak sehinggalah pendidikan tinggi. Melalui kempen ini, kami berhasrat untuk menekankan kepentingan pendidikan berkualiti kepada orang ramai. SDG yang keempat juga ingin melangkaui batas-batas yang menyekat pendidikan seperti kemiskinan, konflik peperangan, perbezaan bahasa dan diskriminasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Halimah binti Saparudin. Saya akan teruskan pembentangan metodologi. Secara ringkasnya, metodologi kajian merupakan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang dapat menyokong sesuatu kajian. Oleh itu, beberapa bentuk poster telah kami kongsi di laman web Instagram kami untuk menyebarkan maklumat penting untuk generasi yang akan datang dan generasi sekarang untuk digunakan bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Aktiviti yang dijalankan telah dimaklumkan kepada para peserta melalui WhatsApp dan Instagram. Google Form turut dikongsi melalui Instagram dan WhatsApp kepada para peserta untuk kami mendapatkan maklumat lebih mendalam dan lebih tepat untuk menyelesaikan kami punya kajian. Okey, seterusnya merupakan bukti-bukti poster yang kami share dari hari pertama hingga hari ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Kamrun Naim. Saya akan menerangkan statistik responden secara keseluruhan semasa kempen dijalankan. Daripada statistik data ini, kami dapat simpulkan bahawa responden mempunyai kurang pengetahuan tentang kepentingan pendidikan berkualiti sebelum kempen dijalankan. Selepas kempen dijalankan, responden lebih cenderung untuk memilih ya dan sangat setuju. Ini menunjukkan bahawa responden lebih memahami dan mengetahui dengan lebih jelas tentang kepentingan pendidikan berkualiti. Peratusan persetujuan responden juga menunjukkan banyak peningkatan selepas kempen dijalankan. Justeru, hal ini dapat membuktikan bahawa objektif kempen ini telah dicapai. Bagi ulasan atau cadangan responden mengenai kempen yang dijalankan, saya memetik satu daripada keseluruhan responden. Antaranya adalah pendidikan berkualiti sangat penting bukan sahaja untuk menjamin pekerjaan tetapi juga melahirkan warga negara yang mempunyai cara pemikiran yang berkualiti. Seterusnya, selepas kempen dijalankan, responden telah memberi banyak
respon yang menunjukkan bahawa mereka tahu tentang kepentingan pendidikan berkualiti pada akhir kempen ini berlangsung. Selain itu, responden juga telah menyumbangkan idea untuk penambahbaikan kempen yang telah dijalankan demi memastikan kelancaran program yang lebih menarik dan teratur. Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah. Saya akan memberitakan tentang rumusan. Dalam melaksanakan kempen ini, ahli jawatankuasa telah berusaha sedaya upaya memainkan peranan masing-masing bagi menjadikan kempen ini kepada orang ramai. Kempen ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan minda segelintir masyarakat tentang kesedaran kepentingan pendidikan berkualiti kepada masyarakat. Mereka juga mendapat maklumat dan juga informasi mengenai cara-cara untuk belajar dengan efektif. Kami dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan responden mengenai kepentingan pendidikan berkualiti. Pihak ahli jawatankuasa berharap masyarakat dapat melihat tentang kepentingan pendidikan berkualiti dalam masyarakat dan juga dalam kehidupan kita sendiri. Kami juga berharap dengan kempen yang telah dijalankan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya negara dapat melahirkan ramai masyarakat cemerlang di mata dunia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.